Bertemu kembali dalam fokus minggu depan di mana esok sebenarnya sekolah akan mula dibuka kalau kita bercakap dalam konteks di Lembah Kelang ini, iaitu melibatkan sekolah pendidikan khas, sekolah menengah pendidikan khas, termasuklah sekolah menengah pendidikan khas vocational, program pendidikan khas integrasi dan juga melibatkan pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan iaitu tingkatan 6 semester 2, kelas peperiksaan awam di sekolah asrama penuh maupun di sekolah harian dan juga sekolah swasta, dan juga termasuklah peperiksaan ataupun sijil di peringkat antarabangsa. Dan pastinya selain daripada itu, KPM juga hari ini mengumumkan berkenaan dengan pengoperasian sekolah bagi sekolah rendah, di mana fasa 4 yang mula beralih esok akan mula dilaksanakan pengoperasian sekolah melibatkan pelajar-pelajar sekolah rendah ini akan kita jangkakan pada 1 November, di mana kenyataan Kementerian Pendidikan keluarkan pagi tadi menyatakan bahawa ianya melibatkan pelajar tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3 sekolah rendah serta murid tingkatan 3 dan 4 di sekolah menengah pada 1 November depan. Dan untuk kita mengulas lanjut berkenaan dengan perkara ini, persiapannya bagaimana, apakah bentuk kerjasama di antara pihak PIBG dan juga sekolah dan sebagainya, berada di talian pada ketika ini Encik Muhammad Yasin yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Bangsa. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali, mungkin Encik Yazid boleh respon susulan daripada kenyataan media Kementerian Pendidikan Malaysia yang melihat kepada pembukaan sekolah. Kalau kita lihat ianya secara rasminya untuk sekolah rendah, kalau kita bercakap dalam konteks peranan Encik Yazid sebagai pengerusi YDP PIBG ini pada 1 November depan. Bagaimana dari segi kerjasamanya, apa yang telah pun dilakukan di peringkat PIBG dan juga sekolah, mungkin boleh kongsikan. Okey, terima kasih Cik Aris. Pertamanya, kalau kami ni contoh saya spesifiknya di sekolah SK Bangsa, saya selaku YDP PIBG dengan bersama barisan AJK PIBG So kita dah adakan mesyuarat bersama dengan pihak sekolah, iaitu guru besar kita Cik Soeharto dengan guru-guru, membincangkan bagaimana pelaksanaan ataupun garis panduan yang bakal kita jalankan untuk persiapan bagi menghadapi ataupun pelajar akan masuk ke sekolah. So kita dah ada perbincangan susun atur daripada segi SOP dan sebagainya lah. Ya. So, Alhamdulillah lah kita dapat hubungan baik dengan sekolah. So insyaAllah kita adakan perbincangan yang menarik lah dan baik lah. Ya, Encik Aziz, pastinya antara perkara yang kita tidak boleh nafikan adalah berkenaan dengan kebimbangan ibu bapa. Jika kita lihat di Lembah Kelang, kes harian COVID-19-nya sekitar dalam 2,000 lebih ke 3,000, 2,000 lebih, masih lagi angka begitu. Dan juga kalau kes melibatkan individu di bawah umur 17 tahun dan ke bawah, kita lihat kalau jika semalam sekitar dalam 300 lebih. Dari segi kebimbangan ibu bapa selaku YDP PIBG, mungkin ada terima respon, pandangan daripada ibu bapa berhubung pembukaan sekolah ini bagaimana? Okey, yalah, kita pun ada dapat juga pemakluman ataupun maklum balas daripada ibu bapa. So ada setengah-setengah ibu bapa masih lagi risau. So contoh kalau hari ini pun kes masih lagi 6,145. Tetapi bila adanya program vaksinasi ataupun program vaksin yang telah dijalankan oleh kerajaan kepada pelajar-pelajar umur 12 tahun ke atas. So kita nampak hari ini pun yang dah lengkap vaksin hampir 22.8% So jadi daripada situ pun ibu bapa kuranglah sedikit kerisauan untuk melepaskan ataupun menghantar anak ke sekolah So lagipun dengan apa yang kita dah wawarkan, macam pihak sekolah dah wawarkan kepada ibu bapa macam mana garis panduan SOP yang telah dijalankan oleh sekolah. So hasil perbincangan dengan Kementerian Pelajaran. So cuma adalah setengah ibu bapa risau daripada segi yalah, kita fikirkan kalau di sekolah tu memang selamat. Kalau kita tengok cikgu-cikgu dah menjalankan ataupun telah melaksanakan segalanya yang telah disarankan oleh KPM. Tetapi ibu bapa agak risau bila pelajar ni keluar daripada sekolah saja. So seperti contoh kalau kata anak-anak ni pergi dan balik naik bas sekolah So adakah persoalan dia, adakah pengusaha bas juga menjalankan SOP seperti mana yang telah disarankan oleh kerajaan. So itulah persoalan yang ibu bapa sering timbulkan pada saya So kalau kata isu ataupun SOP di dalam sekolah, ibu bapa sekarang dah lebih jelas dan nampak pihak sekolah telah menjalankan SOP yang saya rasa agak baiklah.
Saya percaya di peringkat PIBG juga, jika tidak silap saya, peringkat PIBG juga sering akan ada perbincangan bukan sahaja dengan pihak sekolah tetapi dengan pihak polis sebagai contoh, dan juga pihak pengusaha bas juga kadang-kadang ada mesyuarat di antara PIBG dan juga pengusaha bas dari segi charge-nya, dari segi SOP dalam situasi ketika ini. Bagaimana di peringkat Encik Yazid dan juga pasukan di PIBG SK Bangsa telah pun ada perbincangan dengan pihak pengendali bas sekolah apabila isu itu menjadi kebimbangan ibu bapa kan? So, okey, sebelum ni kita dah ada jugalah perbincangan dengan pengusaha-pengusaha bas berkaitan dengan pelaksanaan SOP yang telah disarankan oleh kerajaan. Sebagai contoh, kalau bas ataupun van, kapasiti dia hanya memuatkan 12 orang untuk van dan mengikut SOP ataupun garis panduan yang telah ditetapkan. Kalau bas tu contoh 45 seater. So kita dah sarankan agar pengusaha bas ni akur ataupun patuhilah SOP yang telah disarankan. So sebagai contoh, kalau pengusaha bas ni selama ni dia memuatkan pelajar 20 orang di dalam van. So diorang pun fahamlah keadaan bila adanya pandemik ni. So diorang pun dah susun atur lah perjalanan bas tersebut. Diorang juga wujudkan maksudnya 2 kali trip, 2 kali ambil pelajar supaya pelajar-pelajar tidak bersesak-sesak di dalam van ataupun bas. So kita nampak pengusaha bas pun ada memberi kerjasama yang baik lah di bangsa sendiri. Ya. Saya Encik pun Yazid. bersyukurlah dengan pengusaha bas di bangsa. Encik Yazid, antara perkara lain adalah dari segi selain daripada kebimbangan ibu bapa adalah kesediaan anak-anak. So, bagaimana pula respon di peringkat PIBG terima berkenaan dengan kesediaan kanak-kanak, terutama kalau kita cakap dalam konteks sekolah rendah ini yang nak mula masuk pada 1 November nanti ni, bagaimana kesediaan anak-anak itu sendiri? Yalah, betul tu. So bila, yalah, seperti mana yang kita tahu, tahun ni saja beberapa bulan saja diorang dapat mengasa dia ke aram persekolahan. So macam contoh tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 ni, maksudnya di tahap 1 ni diorang baru lagi di alam persekolahan. So bila dah lama di rumah tu memang ada sedikit kekangan lah. Ibu bapa pun mula risau lah. Bagi anak-anak yang tahun 1, tahun 2 yang dah lama tak ke sekolah, cuma dia menjalani proses pembelajaran secara atas talian ataupun kita panggil PDPR kan. So proses pembelajaran di rumah saja. So yalah, ada juga ibu bapa yang sekarang ni risau dan runsing lah sama ada anak-anak beliau ni okey atau tidak. So macam contoh yang kita lebih risaukan tahun 1 pelajar-pelajar pra kan. So untuk pergi ke sekolah balik, maksudnya macam first diorang ke alam persekolahan lah kan. So ada juga ibu bapa yang risau. So macam tahun 2, 3 dan 4 dan seterusnya ni mungkin kerisauan tu agak kurang. Mungkin sebab diorang dah biasa dengan alam persekolahan kan. Itulah ibu bapa. Ada jugalah yang menyuarakan pandangan ataupun keluh kesah lah. Orang cakap risau akan keadaan anak-anak yang mungkin sedikit tidak orang cakap, yalah, dah lama duduk di rumah tiba-tiba nak kena ke sekolah semula. So agak sukarlah untuk diorang kan. Cik Yazid, antara soalan yang orang sukalah tanya ataupun yang selalu yang kita nampak apabila pembukaan sekolah ini, pastinya adalah ibu bapa ini boleh teman anak-anak. Tapi saya tak pasti sama ada ianya merupakan keputusan di peringkat KPM ataupun JPN negeri, PKD, Pejabat Pendidikan Daerah PPD sendiri yang tentukan sama ada ibu bapa ini boleh teman ke anak-anak kalau di sekolah rendah ini. Okey, macam contoh di sekolah rendah, okay, sebab kita dalam proses pandemik. So kita dah ada perbincangan dengan PPD, Pusat Pendidikan Daerah. So sebenarnya pelajar ni memang tidak boleh diteman lah di sekolah. Satunya peraturannya. Tetapi bila ada pandemik ni, kita yalah, keadaan pelajar tu proses dia macam ni. So bila pelajar hadir ke sekolah, kita akan cek suhu dan sebagainya. Bila keadaan pelajar tu sihat dan boleh meneruskan ataupun boleh masuk ke kelas dan boleh meneruskan sesi pelajaran macam biasa, so ibu bapa boleh balik. Tetapi bila keadaan pelajar tu kesihatan dia tidak baik, contoh suhu dia agak tinggi, kita minta ibu bapa tu tunggu selama 15 minit. Kita akan tengok paraf suhu tu akan menurun atau tidak. Sekiranya tidak menurun, kita akan pergi terus ke second step, iaitu kita akan berhubung dengan pejabat kesihatan daerah lah. Itu proses yang sekarang telah ditetapkan oleh pejabat pendidikan daerah lah. So, kalau
pelajar ni keadaan kesihatan dia tidak berapa baik. Kita tengok dulu selama 15 minit kita akan letakkan beliau di bilik isolasi. So sekiranya bila selepas 15 minit suhu tu menurun, ialah maklumlah kadang-kadang pelajar ni jalan kaki ke sekolah kan. So keadaan suhu tidak baik kan. Tapi so kalau kenyataan ataupun persoalan tadi sama ada ibu bapa boleh tunggu atau tidak tu, kalau daripada dulu sebenarnya memang kita tak galakkan dan tidak benarkanlah ibu bapa untuk menunggu pelajar-pelajar di sekolah. Sebab kita maklumlah kita nak biar pelajar ni selesa dan belajar berdikari. Okey. Alright. Terima kasih Encik Muhammad Yazid. Banyak lagi juga kita nak cerita berkenaan dengan pengoperasian sekolah ini. Terima kasih Encik Muhammad Yazid Muhammad Yasin yang di-Ketua PIBG SK Bangsa. Sekian sahaja untuk Fokus minggu depan. Assalamualaikum dan salam hormat.